Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, cikgu harap semua murid sihat sahaja. Baiklah, pada hari ini kita akan teruskan lagi belajar tajuk wang. Okey, jadi apa yang kita akan belajar pada hari ini? Kita akan belajar untuk bahagi nilai wang dalam lingkungan RM10,000 dengan nombor 1 digit, 10, 100 dan 1000. Baiklah, sekarang kita lihat dulu macam mana cara nak bahagi wang dengan nombor 1 digit. Soalannya adalah RM63 bahagi 3 sama dengan... Okey, soalan ini melibatkan bahagi dengan nombor 3. Jadi kita perlu tahu dan kita perlu ingat sifir 3. Kalau kita tak ingat sifir 3, boleh tulis dulu. Okey, sekarang cikgu akan tulis sifir 3. Bermula daripada sifar darab 3 sehinggalah 9 darab 3. Okey, sekarang kita tulis sifir. Okey, sifar darab 3. Sifar. 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. 4 darab 3, 12. 5 darab 3, 15. 6 darab 3, 18. 7 darab 3, 21. 8 darab 3, 24. Dan 9 darab 3, 27. Baiklah, sekarang kita dah tulis sifir. Okey, bila kita dah tulis sifir, barulah kita boleh bahagi. Okey, sekarang kita nak bahagi. Okey, kita tulis RM63 bahagi 3. Okey, kita bahagi 3. Okey, untuk bahagi, kita nak guna cara apa? Okey, hari tu kita dah belajar kaedah Pi To Tu. Ingat lagi tak? Okey, Pi itu adalah pilih, To itu adalah tolak dan Tu itu adalah turun. Pilih, tolak, turun. Okey, ada 3 langkah untuk ingat. Langkah ini ingat Pi To Tu. Pilih, tolak, turun. Okey, sekarang kita nak bahagi. Okey, lihat dulu nombor yang pertama, iaitu nombor 6. Okey, nombor 6. Kita lihat dalam sifir 3 yang kita tulis tadi tu, ada tak nombor 6? Okey, kita cari. Sifar 3, 6. Dah jumpa nombor 6. Ada nombor 6. Jadi kita nak buat apa? Bila ada nombor 6, kita pilihlah nombor 6. Pilih. Okey, dah pilih dah. Nombor 6, jangan lupa tulis jawapan di atas. Okey, ini adalah bahagian jawapan yang kita perlu tulis dekat atas ni. Kita dah pilih 6 tadi, tulis jawapan dekat atas tu adalah 2. Okey, kita sudah pilih. Seterusnya buat apa? Kita perlu tolak. Okey, dah pilih tadi, kita perlu tolak. Okey, 6 tolak 6, jawapannya adalah sifar. Okey, kita dah tolak, selepas tolak buat apa? Kita dah tolak, lepas tolak kita perlu turunkan nombor 3. Okey, turunkan nombor 3. Okey, seterusnya bila kita dah turun, kita ulang balik. Nombor 3. Okey, tengok nombor 3 ada tak dalam sifir 3? Nombor 3 ada dalam sifir 3. Jadi kita pilih nombor 3. Pilih nombor 3, tulis jawapan dekat atas. Tulis jawapan dekat atas, 1 jawapan dia. Okey, kemudian kita tolakkan. Dah pilih, tolak. Okey, 3 tolak 3, sifar. Okey, seterusnya kita lihat dekat sebelah tu ada nombor lagi tak nak turun? Tak ada dah nombor untuk kita turun. Jadi kita dah siap bahagi. Jawapannya berapa? Jawapannya adalah RM21. 63 bahagi 3, jawapannya adalah 21. Baiklah, sekarang kita lihat lagi contoh soalan. RM948 bahagi dengan 2. Okey, bila bahagi dengan 2, kita perlu ingat sifir 2 lah. Okey, kat sini cikgu dah tulislah sifir 2. Okey, bermula daripada sifar hinggalah 9 darab 2 sama dengan 18. Okey, tulis sampai 9 sahaja. Okey, sekarang kita dah buat sifir. Seterusnya kita bahagilah. Okey, kita tulis 9. Okey, RM948 bahagi
Bahagi 2. Okey, kita guna ingat langkah pito tu. Okey, pilih tolak turun. Okey, sekarang nombor yang pertama, lihat nombor yang pertama adalah nombor 9. Okey, nombor 9. Cari dalam sifar 2. Okey, cari pada bahagian pilih ni. Tengok 9 ada tak dalam sifar 2? Sifar 2, 4, 6, 8, 10. Tak ada nombor 9. Nombor 9 tak ada, jadi macam mana nak buat? Kita perlu pilih nombor yang lebih kecil. Okey, yang paling dekat dan lebih kecil daripada 9. Dekat dan kurang daripada 9. Tengok, yang dekat dengan 9 adalah 10 dan 8. Tapi kita nak pilih nombor 8 ke nombor 10? Kita perlu pilih nombor yang lebih kecil. Kenapa? Sebab kita nak tolak nanti. Kita perlu pilih nombor yang kurang daripada 9, iaitu 8. Kerana kalau kita pilih 10, nanti dia tak boleh tolak. Okey, sekarang kita dah pilih 8. Kita pilih 8. Tulis jawapan dekat atas 4. Okey, dah pilih, buat apa? Okey, tadi dah pilih, buat apa langkah yang kedua? Tolak. Okey, tolak. 9 tolak 8, jawapannya adalah 1. Okey, dah tolak, kita turun. Okey, turun nombor 4. Letak sebelah 1. Okey, 14. Cari. Okey, cari pada bahagian pilih tu. Ada tak 14 dalam sifar 2? Ada 14. Okey, jadi kita pilih dah 14. 14. Jangan lupa tulis jawapan dekat atas. 7. Kemudian dah pilih, tolak. Tolak 4 tolak 4 sifar. 1 tolak 1 sifar. Dah tolak, turun nombor 8. Okey, turun nombor 8. Cari, ada tak nombor 8 dalam sifar? Ada tak nombor 8 dalam sifar 2 tadi? Tengok nombor 8. Ada kan dalam sifar 2? Okey, 8. Jadi kita pilih. Pilih nombor 8 tu. Pilih nombor 8. Tulis jawapan di atas 4. Okey, seterusnya dah pilih, buat apa? Tolak. Pito tu. Pilih tolak turun. Okey, tolak 8 tolak 8 sifar. Okey, seterusnya kita dah dapat jawapan. Ada lagi nombor yang kita nak turun dekat tepi tu? Tak ada lagi nombor yang kita nak turun. Jadi kita dah siap bahagi. Jawapannya adalah RM474. RM474. Senang kan? Kita lihat lagi contoh soalan yang seterusnya untuk lebih faham. Kita lihat lagi satu contoh soalan. Okey, 2142 bahagi dengan 7. Okey, soalan ini melibatkan bahagi dengan nombor 7. Jadi kita perlu ingat dan tahu sifar 7. Kat sini cikgu dah tulis dah sifar 7. Jadi sekarang kita boleh terus bahagi. Okey, 2142 bahagi 7. Baiklah, lihat nombor yang pertama, iaitu nombor 2. Okey, nombor 2. Tengok ada dalam sifar 7 tak nombor 2? Nombor 2. Sifar 7, 14 tak ada kan? 2 tak ada. Jadi, macam mana kita nak buat? Kita nak pilih nombor berapa ni? Tengok. Nak pilih sifar ke nak pilih 7? Kita perlu pilih sifar. Kenapa pilih sifar? Sebab kalau kita pilih 7, nanti tak boleh nak tolak. Okey, pilih sifar. Sifar, jawapan dekat atas tu jangan lupa tulis sifar. Dah pilih, buat apa? Tolak. Okey, tolak. Kita dah tolak dah. 2 tolak sifar. 2. Okey, dah tolak, turun. Okey, turunkan 1. 21 ada tak dalam sifar? 21 dalam sifar 7. Ada 21. Pilih 21. Seterusnya tulis pada bahagian jawapan, iaitu 3. Okey, seterusnya tolak. Okey, dah pilih 21 tadi, tolak. 1 tolak 1 sifar. 2 tolak 2 sifar. Dah pilih, dah tolak, turun. Okey, turun nombor 4. Tengok ada tak nombor 4 dalam sifar 7? Nombor 4 tak ada. Jadi kita nak pilih nombor apa? Nak pilih sifar ke nak pilih 7? Kita kena pilih sifar. Okey, jadi tulis kat sini sifar. Dekat atas, dekat jawapan pun tulis sifar. Kemudian kita tolak. Okey, tolak 4 tolak sifar 4.
Okey, seterusnya turunkan 2. Ada tak 42? 42 ada dalam sifir 7. Okey, jadi kita tulis 42. Jawapan dekat atas tu jangan lupa tulis. 6. Okey, kemudian dah pilih, kita tolaklah. 2 tolak 2, sifar. 4 tolak 4, sifar. Okey, seterusnya ada lagi nombor nak turun? Tak ada dah. Jadi kita dah siap bahagi. Okey, jawapannya adalah RM306. Jadi tadi kita dah lihat macam mana cara untuk bahagi wang dengan nombor 1 digit. Sekarang ni kita lihat pula cara untuk bahagi wang dengan nombor 10, 100 dan 1000. Untuk bahagi wang dengan nombor 10, 100 dan 1000, kita boleh gunakan cara yang lebih pantas. Pantas yang macam mana tu? Kita boleh jadi katak. Kita lompat-lompat saja sudah dapat jawapan. Jadi macam mana cara nak lompat? Ke mana kita nak lompat? Okey, apabila kita bahagi, nombor tu dia jadi semakin kecil. Jadi kita ingat, bila nombor tu makin kecil, kita perlu lompat ke depan ataupun lompat ke sebelah kiri. Untuk bahagi dengan nombor 10, okey, ingat 10 ada satu sifar. Jadi perlu lompat sekali. Bahagi dengan 100, 100 ada 2 sifar, jadi perlu lompat 2 kali. 1000 ada 3 sifar, jadi lompat 3 kali. Baiklah, sekarang kita lihat contoh soalan 6,500 bahagi 10. Jadi kita bahagikan dia. Kita tulis dulu soalan 6,500 bahagi dengan 10. 10 ada berapa sifar? 10 ada 1 sifar. Jadi kita perlu lompat berapa kali? Kita perlu lompat sekali. Okey, dari mana kita nak lompat? Kita letak dulu titik. Okay, sebab untuk nilai wang yang ini dia tak ada titik. Jadi kita boleh tambah titik di belakang sekali. Okey, jadi sekarang ni titik ni, katak ni berada dekat titik ni. Okey, anggap titik itu adalah katak. Jadi sekarang ni kita nak lompat sekali ke depan. Okey, lompat sekali. Sekarang ni katak dah berada dekat sini. Dekat tengah ni. Okay, jadi cikgu padam titik yang dekat belakang tu. Jadi macam mana cara kita nak salin jawapan? Kita boleh salin jawapan. Okay, untuk yang ini berapa jawapannya? Okay, jawapannya kita salin RM650. Okey, untuk nilai wang yang ini, cuba lihat titik perpuluhan. Lepas titik perpuluhan ada nombor sifar. Okey, sifar selepas titik perpuluhan tu dia tak ada makna. Jadi cikgu tidak salin. Tapi kalau lepas titik perpuluhan dia ada nombor sifar 1, contohnya lepas titik perpuluhan, kamu kena salin. Tapi kalau nombor lepas titik perpuluhan tu sifar sahaja, kamu tidak perlu salin pun tak apa. Okey, jadi jawapan dia adalah RM650. Sekarang ni kita lihat pula soalan E. RM384 bahagi dengan 100. Okey, cikgu tulis dulu soalan. RM384 bahagi 100. 100 ada berapa sifar? 100 ada 2 sifar. Jadi kita perlu lompat berapa kali? Lompat 2 kali. Okey. Untuk nilai wang yang ini dia tak ada titik, jadi kita perlu letak titik dekat belakang sekali. Okey, katak tu berada di sini, di titik ini. Sekarang ni kita perlu lompat 2 kali. Ke mana? Ke depan. Okey, sekarang ni katak lompat 2 kali. Sekali, 2 kali. Sekarang ni katak dah berada dekat sini. Titik ni anggap dia adalah katak. Okey, jadi tak ada lagi titik dekat belakang tu. Jadi berapa jawapannya? Salin saja jawapan. Jawapannya adalah RM3.84. Okey, tengok lepas titik ada nombor 8 dan 4 kan? Jadi kita perlu salin lah. Jadi jawapannya adalah RM3.84.
sen. Baiklah, sekarang kita lihat pula soalan F. RM4,900 bahagi dengan 1,000. Okey, 1,000 ada berapa sifar? 1,000 ada 3 sifar. Jadi kita perlu lompat berapa kali? Kita perlu lompat 3 kali. Okey, sekarang kita letak titik kat sini. Kita nak lompat daripada sini. Okey, kita lompat 3 kali ke depan. 1, 2, 3. Okey, sekarang ni katak dekat sini. Okey, jadi berapa jawapannya? Okey, kita salin jawapan tu. RM4. Okey, lepas titik tu ada 3 nombor kan? Untuk wang, salin 2 nombor sahaja. Salin 9 dengan sifar sahaja. Okey, kerana kalau wang lepas titik tu biasanya ada 2 nombor sahaja. Jadi berapa jawapannya? Jawapannya adalah RM4.90. Okey, untuk bahagi wang dengan nombor 10, 100 dan 1,000 kita boleh guna cara ni. Tapi kalau bahagi dengan nombor 1 digit tadi, kita boleh guna cara pilih tolak turun tadi. Okey, jadi itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.